Baiklah, kita telah pun berada di akhir pembelajaran kita pada hari ini, iaitu selaras dengan objektif pembelajaran membina dan menukar struktur ayat aktif dan ayat pasif dengan tepat dan mengikut konteks. Okey, baiklah, sebelum kita akhiri kelas, cikgu nak rumuskan sedikit berdasarkan topik pembelajaran kita, iaitu berkenaan dengan ayat aktif dan ayat pasif. Okey, tentang apa kelas? Ayat aktif dan ayat pasif. Betul, ayat aktif dan ayat pasif. Okey, seperti yang telah kita pelajari pada tadi, cikgu telah terangkan kepada kamu mengenai ayat aktif dan ayat pasif, dan untuk membina dan menukar struktur ayat aktif dan ayat pasif itu, yang pertama sekali kita perlu mengetahui ciri utama dalam ayat tersebut. Boleh berikan cikgu satu contoh ciri yang terdapat dalam pembinaan ayat aktif dan ayat pasif? Saya cikgu. Okey, silakan. Antara ciri yang ketara untuk mengenal pasti struktur ayat aktif dan ayat pasif ialah penggunaan imbuhan. Okey, jawapan yang baik kepada kawan kamu bahawa salah satu cirinya adalah penggunaan imbuhan. Okey, boleh ulas dengan lebih lanjut tentang maklumat tersebut? Boleh cikgu. Ayat aktif menggunakan imbuhan men dalam binaan ayatnya. Sebagai contoh, Ali membaca buku. Manakala ayat pasif menggunakan imbuhan di ataupun tiada imbuhan dalam binaan ayatnya. Contohnya, bola disepak oleh Ali. Okey, betul. Jawapan yang sebenarnya daripada kawan kamu menunjukkan bahawa kamu faham tentang topik kita pada hari ini, iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Perbezaan yang ketara adalah penggunaan imbuhan, di mana ayat aktif menggunakan imbuhan men. Sebagai contoh, Ali membaca buku. Boleh bagi cikgu contoh lain? Ibu memasak nasi. Okey, ibu memasak nasi. Dan bagi ayat pasif pula menggunakan imbuhan di plus oleh dan tiada imbuhan. Dan contoh ayat yang kawan kamu baca tadi bahawa bola disepak oleh Ali. Ataupun contoh lain? Nasi dimasak oleh ibu. Okey, nasi dimasak oleh ibu. Okey, ini ayat yang menggunakan imbuhan di plus oleh. Tetapi ada juga dalam ayat pasif yang tiada imbuhan. Ada sesiapa yang boleh terangkan kepada cikgu semula tentang perkara ini? Saya cikgu. Berdasarkan pemahaman saya, penggunaan tiada imbuhan dalam ayat pasif adalah sekiranya kata ganti nama diri yang digunakan adalah terdiri daripada kata ganti nama pertama, iaitu saya, kami, hamba dan kita, serta kata ganti diri yang kedua, iaitu dia, engkau, awak dan anda. Okey, jawapan yang baik. Terima kasih Julia. Bahawa dalam pembentukan ayat pasif, tiada imbuhan adalah yang menggunakan kata ganti nama diri, orang pertama dan orang yang kedua. Okey, bagi cikgu salah satu contoh bagi kedua-dua kata ganti nama diri itu. Boleh cikgu. Bagi ayat pasif yang menggunakan kata ganti nama diri orang pertama, contohnya surat itu saya tulis. Manakala ayat pasif yang menggunakan kata ganti nama diri orang kedua, misalnya buku itu telah kamu baca. Okey, baik. Jawapan yang cemerlang juga daripada kawan kamu. Terima kasih bahawa mengatakan ayat pasif yang tidak imbuhan bagi kata ganti nama diri yang pertama. Contohnya, surat itu saya tulis. Mana kata ganti nama diri pertama? Saya. Bagi kata ganti nama diri orang kedua, buku itu telah kamu baca. Di mana kata ganti nama diri orangnya? Kamu. Okey, kamu. Okey. Jadi cikgu rasa kamu sudah faham tentang topik kita pada hari ini berkaitan dengan ayat aktif, ayat pasif serta perbezaan-perbezaannya, dan cikgu telah kemukakan beberapa contoh. Ada soalan lain? Saya cikgu. Okey, silakan. Sekiranya binaan ayat pasif saya ialah buku itu dibaca oleh saya, betul ke cikgu? Okey. Kawan kamu beri contoh bahawa buku itu dibaca oleh saya. Betul ke kelas? Tepat? Ayat ini? Tidak. Okey. Betul. Jawapan ataupun ayat ini tidak tepat sebab Oleh saya. okey, oleh saya. Mengapa? Kerana dalam pembentukan ayat pasif terdapat peraturan tertentu di mana bagi ayat pasif yang menggunakan imbuhan di plus oleh perlulah diikuti dengan kata ganti nama diri orang ketiga.
bagi kata ganti nama diri yang pertama, yang dan kedua adalah tidak menggunakan imbuhan, dan perlulah juga di dan oleh itu tidak boleh selepasnya kata ganti nama diri orang pertama dan kedua. Okey. Setakat ini faham? Faham. Ada soalan lain? Tiada. Okey, sekiranya tiada, cikgu akan edarkan satu borang refleksi kepada kamu untuk mengukur sejauh mana kamu faham tentang topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu berkaitan ayat aktif dan ayat pasif. Apa yang perlu kamu lakukan adalah kamu perlu lorekkan sejauh mana yang kamu faham tentang ayat aktif dan ayat pasif. Kita cikgu edarkan. Okey, sama. Okey, seterusnya juga cikgu akan edarkan satu lembaran kerja untuk kamu buat di rumah, dan sila bawa lembaran kerja tersebut untuk aktiviti di kelas kita yang akan datang, di mana nanti cikgu akan bagikan kamu satu petikan teks dan kamu perlu mengeluarkan ayat pasif ataupun ayat aktif daripada petikan tersebut. Setakat ini faham? Faham. Ada soalan? Tiada. Tiada. Sekiranya tiada, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.